Assalamualaikum, hai semua. Okey, so apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar tentang kata perintah. Sekarang kita nak tahu dulu apa itu kata perintah. Baiklah, kata perintah ialah kata yang digunakan untuk menimbulkan tindak balas, terhadap arahan, larangan, perintah, silaan dan permintaan. Baiklah, kita akan bahagikan kata perintah ini kepada 3. Yang pertama ialah larangan atau mencegah. Yang kedua pula ialah perintah atau arahan. Dan yang ketiga ialah silaan atau permintaan. Baik, untuk yang pertama, untuk larangan atau mencegah, kita letak 2 contoh di sini. Untuk larangan atau mencegah, contoh yang pertama iaitu jangan. Contohnya macam kita kata, jangan duduk dekat situ, bahaya. So kita nak cegah dia supaya duduk kat situ. Kita kata jangan duduk dekat situ. Ataupun satu lagi, kita nak bagi tahu tentang usah. Biasanya kita akan cakap, usahlah kamu menangis lagi. Kita nak supaya mereka ini tak buat lagi benda tu. Biasanya untuk larangan atau mencegah, kita kata perintah ini, kita perintahkan dia untuk berhenti buat benda tu. Untuk yang kedua, iaitu perintah atau arahan. Untuk perintah atau arahan ini, ada 3 contoh lah yang kita boleh sesuaikan. Yang pertama, ada tolong, minta dan juga harap. Baik, saya bagi satu-satu contoh lah. Untuk tolong ini, biasa kita akan cakap dalam urusan seharian lah. Kita buat satu permintaan, kita minta tolong, contoh macam abang, tolong ambilkan barang itu. Ataupun adik, boleh tolong senyap sikit tak? Itu biasa bahasa pasar lah. Maksudnya kita, percakapan kita, kita minta tolong. Baik, yang kedua ialah minta. Minta ni kita biasa dengar dalam pengumuman lah, biasa dalam majlis-majlis ataupun kita akan tulis dalam surat. Kalau untuk majlis tu kita biasa dengar, minta semua hadirin untuk masuk ke dalam dewan. Itu pengacara majlis. Jadi dia tanya lagi, minta semua hadirin untuk penuhkan kerusi di bahagian hadapan. Jadi kita minta dalam keadaan yang sopan. Satu lagi ialah harap. Harap ini pun biasa dalam ucapan, ataupun dalam kita tulis surat. Contoh macam, saya harap permintaan ini ataupun saya harap permohonan ini akan dipertimbangkan. Kalau ucapan pula dia kata, saya harap kita dapat bekerjasama untuk kita menangani wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Baik, untuk kata perintah yang ketiga iaitu silaan atau permintaan. Untuk silaan atau permintaan ini, kalau kita katakan tolong, minta dan juga harap tadi itu sopan, saya rasa ini lebih sopan. Sebab kita nak mengajak seseorang itu ataupun kita nak minta dia hadir ke rumah kita. Jadi keadaan dia tu kita nak panggil orang kan. So tak ada kita nak kata, "Weh, datang sini rumah aku." Kita minta dia dengan kadar yang sangat sopan. Ada 2 contoh Ada 2 contoh untuk kata perintah silaan atau permintaan ini. Yang pertama ialah sila lah. Biasanya sila ini kita dah bagi tahu bila orang tu dah ada depan mata. Contoh, silalah masuk. Ataupun kita panggil dia, silalah duduk. Dan yang satu lagi, contohnya kita nak kata, silalah makan. Habis tu kalau duduk bersila tu macam mana? Duduk bersila. Duduk bersila tu perbuatan. Jadi kenapa kita katakan bersila? Jadi kalau kita tahu bersila pun sopan kan, duduk bersila. Untuk contoh satu lagi, dalam kata perintah silaan atau permintaan, iaitu jemput. Boleh dikatakan jemput ini dia ada satu tempoh waktu lah. Contohnya macam kita nak katakan, kita nak ajak orang datang rumah kita, jemputlah datang ke rumah saya pada minggu hadapan. Saya akan adakan kenduri doa selamat, contohnya. Tapi kadang-kadang orang tukar, maksudnya orang gunakan jemput ini menggantikan sila. Jemputlah masuk, jemputlah duduk, jemputlah makan. Jadi perkataan sila dan jemput ini memang untuk kita gunakan untuk kata perintah
silaan. Kita mempersilakan. Tak kisahlah kita nak silakan dia buat apa ke. Jadi kita akan menggunakan perkataan sila ataupun jemput. Okey, baik, seperti biasa. Okey, kata perintah yang kita gunakan ni kita kena tahulah. Okey, penggunaan dia. Kita dah belajar tadi, ada larangan, okey, ada permintaan, ada silaan. Okey, jangan kita keliru. Okey, yang penting kita kena tahu untuk membezakan setiap satu. Kalau kita nak gunakan kata perintah larangan, janganlah pula kita ambil kata perintah silaan. Okey, jemput buat kesalahan ini. Yang patutnya kita cakap jangan buat kesalahan ini lagi. Kan? Okey, ada juga kata perintah ini dia bersambung lah. Okey, dia berkait rapat. Contohnya macam kita nak guna silaan, lepas tu kita nak permintaan. Okey, pertama silaan kita cakap okey, jemputlah datang ke rumah saya. Okey, lepas tu kita gunakan yang permintaan pula, saya harap okey, kamu sekeluarga boleh hadir pada hari itu. Okey, baik, itu saja pada hari ini. Saya harap semua faham. Okey, jumpa lagi untuk topik akan datang. Bye.